Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Mariam Zanari Ibrahim. Tumpuan berita, Jabatan Perkhidmatan Veterinar JPV telah mengeluarkan prosedur operasi standard SOP bagi penghantaran bekalan daging khinzir ke Miri dari pembekal di Kuching, Serian dan Samarahan. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin berkata, pengeluaran SOP ini adalah bagi membendung penularan demam babi Afrika ASF. Menurutnya, beliau telah menerima surat yang ditandatangani oleh 37 pemilik ladang khinzir dan penjual khinzir di Miri yang menyuarakan kebimbangan mereka berhubung pemberhentian bekalan khinzir dari Kuching akibat wabak tersebut. I received a letter jointly signed by 27 farms and also sellers Miri voicing their concern about stopping the pigs from Kuching to Miri because of the African fever. 62% of the pig supply to Miri comes from Kuching, Serian, and Samarahan. 62%. The local pig farming only supplies 26%. 2% from Cebu. And as you know now, because of the situation now, Cebu stops totally, we cannot get any from Cebu because of the situation there. Beliau berkata demikian selepas mesyuarat bersama dengan Jabatan Perkhidmatan Veterinar JPV bahagian Miri serta agensi berkepentingan di Pejabat Residen Miri pada Rabu. Laporan seterusnya, Menteri Muda Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat 1 Dr. Anwar Rapai telah merasmikan program Babies of Lau King Ho Hospital bertempat di Lau King Ho Hospital Memorial Museum pada Rabu. Simbolik perasmian dilakukan menerusi tayangan video Babies of Lau King Ho Hospital yang dipaparkan untuk tatapan jemputan yang hadir di program tersebut. Menurut Dr. Anwar, program tersebut bertujuan mengajak orang ramai bersama-sama menyumbang dana untuk memelihara Lau King Ho Memorial Hospital. Our main objective to set up the Babies of Lau King Ho is to bring the people together to contribute in the preservation and also in the maintenance of this memorial hospital. So that is our main objective. And for those who give the donation, the name for the baby boys, the name will be written in one of the corner in this hospital. So, in other words, their names will be there for the rest of their life in this hospital. Dalam majlis itu juga, Ahli Parlimen Bintulu merangkap Adun Dudong, Datuk Seri Tiong King Sing yang turut hadir telah menyerahkan sumbangan beliau sebanyak RM50,000 kepada pihak muzium untuk penyelenggaraan serta naik taraf muzium tersebut. Sementara itu, pengerusi The Lau King Ho Hospital Memorial Museum Association Cebu, Temenggung Datuk Vincent Lau Liming juga menyuruh kerajaan menyalurkan peruntukan untuk membaik pulih muzium tersebut. Sementara itu, kerajaan negeri telah meluluskan 3 lagi projek transformasi luar bandar RTP Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Meradong Datuk Ding Kuong Hing. Projek pertama ialah menaik taraf prasarana rumah ngipa Sungai Buloh Bintango dengan kos sebanyak RM50,000 yang akan menyelesaikan masalah kekurangan tempat letak kenderaan di rumah panjang berkenaan. Pada Selasa, Datuk Ding turun padang melawat tapak projek berkenaan bersama dengan pihak Jabatan Kerja Raya JKR bahagian Serikeh dan ketua-ketua masyarakat. Sejurus selepas itu, beliau meninjau tapak projek menaik taraf tempat letak kenderaan di rumah panjang Baling Sungai Meradong dan menaik taraf jalan utama di 5 buah perumahan persendirian. Kesemua projek tersebut diluluskan peruntukan sebanyak RM50,000. Manakala projek ketiga ialah menaik taraf prasarana rumah Giman Skimbi Meradong iaitu menaik taraf perparitan dan menukar semula wayar bekalan elektrik yang terlalu lama di rumah panjang tersebut. Sebanyak RM100,000 diperuntukkan untuk projek tersebut. Ke perkembangan berikut, Polis Diraja Malaysia PDRM akan menggunakan teknologi Digital In-Car Radar dan Intelligent Compound Online Payment System ICOPS dalam Ops Selamat Sempena Sambutan Tahun Baru Cina akan datang. Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Aidi Ismail berkata, kedua-dua teknologi ini akan digunakan bagi mengesan pesalah trafik yang mempunyai saman tertunggak dan waran tangkap polis. Setakat ini terdapat 5 unit kenderaan peronda yang telah dilengkapi kemudahan tersebut di negeri ini di 5 buah bandar utama seperti Kuching, Miri, Bintulu dan sebagainya.
Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas melancarkan OP Selamat ke-17 sempena perayaan Tahun Baharu Cina 2022 di Kuching pada Rabu. Mengulas lanjut mengenai penggunaan teknologi baru itu, Datuk Aidi menjelaskan keberkesanannya telah diuji oleh Ibu Pejabat Polis Bukit Aman. Ujarnya, sistem ini telah terbukti berjaya mengesan kenderaan yang mempunyai rekod kecurian, saman tertunggak dan selainnya melalui nombor pendaftaran. Mengenai OP Selamat di negeri ini, beliau menambah operasi kali ini akan dilaksanakan selama 10 hari bermula 28 Januari hingga 6 Februari 2022 dengan menempatkan pegawai dan anggota di 56 lokasi yang telah dikenal pasti. Manakala di Kabong dengan wakil rakyatnya Muhammad Cikadir telah mengadakan perjumpaan khas bersama warga pejabat pendidikan daerah Saratok di sektor pembelajaran PPD Saratok pada Rabu. Objektif perjumpaan khas tersebut ialah untuk mengeratkan hubungan dan kerjasama antara Adun Kabong dan PPD Saratok. Pada masa sama, ia bertujuan merangka perancangan pendidikan bagi tahun 2022, meninjau dan mendengar laporan pembangunan sekolah-sekolah di Dun Kabong. Selain itu, perjumpaan juga bertujuan membina jaringan pendidikan yang lebih meluas dalam kawasan tersebut dengan menggerakkan PPD Saratok sebagai nadi pelaksana. Seterusnya, peningkatan pengambilan vaksin dos penggalak terbukti antara penyumbang penurunan ketara kes positif dan kematian COVID-19 di Sarawak ketika ini. Namun, tidak dinafikan masih terdapat keraguan dalam kalangan masyarakat terhadap pengambilan dan keberkesanan vaksin tersebut. Sehubungan itu, Wartawan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS meninjau ke pusat pemberian vaksin PPV Integrasi Spring Kuching pada Khamis untuk mendapatkan respons serta mengajak orang ramai mendapatkan vaksin sebagai usaha melindungi diri dan orang lain dari wabak COVID-19. Merungkai keraguan sesetengah pihak mengenai pengambilan vaksin COVID-19 dos penggalak, hari ini saya sendiri akan merasai pengalaman sebagai seorang penerima. Dos penggalak COVID-19 diperlukan bagi memastikan imuniti yang diperolehi kekal pada tahap optimum. Dengan dos penggalak ini, tahap imuniti terhadap jangkitan varian Omicron dapat ditingkatkan sehingga 70% berbanding individu tidak menerima dos penggalak. Selain itu, dos penggalak juga membantu mengelakkan sistem kesihatan negara terbeban dan peningkatan semula kes. You'll feel better. Okay, alright. Thank you. Baik, saya telah pun menerima dos penggalak vaksin COVID-19 dan apa yang dapat saya kongsikan sebentar tadi, ketika disuntik saya tidak merasakan apa-apa kesakitan. Namun tidak dinafikan seperti yang petugas kesihatan beritahu tadi, mungkin saya akan merasai kesan sampingan beberapa jam selepas disuntik seperti pening kepala ataupun demam dan lemah badan. Dan yang pasti, saya sebagai anak Malaysia dan rakyat Sarawak sudah menunaikan tanggungjawab saya untuk membantu kerajaan dalam usaha mengekang penularan COVID-19. Sementara itu, kami juga sempat menembubual beberapa penerima dos penggalak di sini bagi mendapatkan reaksi mereka. Okey, so far Alhamdulillah saya dah rasa apa-apa sakit. Macam biasa. Sebelum tak kita ambil vaksin apa? Okay, so untuk kami dos 1, dos 2 kami ambil AstraZeneca. So untuk kami dapat Pfizer. Most of semua orang patut ngambil dos penggalak tu. Bukan saja kita nak ambil, tapi untuk meningkatkan imunisasi tubuh badan kita sangat baguslah. So just very fast, then I think the service is good lah. Yeah, just like this lah. Sakit ke? Tidak, very So, fast. before this you ambil vaksin apa? I take all is Pfizer. Yeah, I think will be more safety lah if I take the third vaccine. Okay, kita sebelum tu ambil vaksin apa? Kami sebelum tu ambil vaksin Sinovac. Kini Kini tu kami pilih vaksin Pfizer lah. Sebab ada yang kami baca, kalau mungkin kita ambil Sinovac, ini yang ketiga kita ambil Pfizer, lebih berkesan lah. Kami ambil booster dose tu untuk sebagai penjagaan diri kita lah. So kan kita disuruh untuk ambil vaksin untuk cegah kita, untuk jaga. So kami ambil lah dos penggalak tu. Kami harap semua rakyat Malaysia ambil lah dos penggalak untuk kita mencegah COVID daripada terus berluasa agar kita dapat menjalankan kehidupan seperti biasa. Sekian edisi malam bersama saya Mariam Zanaria.
Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Sentiasa patuhi SOP yang ditetapkan dan amalkan 3W, elakkan 3C. Salam UKAS.